saya dalam pengenalan, dia adalah diberi kepada 5 poin. Yang poin pertama ialah rasuah sebagai ancaman utama. Rasuah termasuk dalam bentuk hadiah, boleh merosakkan kepercayaan awam dan tabir urus negara. Yang kedua ialah hadiah sebagai bentuk rasuah moden. Ini adalah rasuah yang sangat moden, bukan mengikuti rasuah yang tradisional, iaitu dalam bentuk wang. Jadi hadiah dia adalah untuk manfaat atau layanan, boleh menjadi suapan jika bertujuan mempengaruhi keputusan atau memberi kelebihan yang tidak wajar. Yang ketiga adalah garis tipis antara hadiah dan suapan. Mengikuti SPRM, SPRM menekankan bahawa niat dan kaitan dengan tugas rasmi menentukan sama ada pemberian adalah dianggap rasuah. Yang keempat, peraturan ketat sektor awam Malaysia. Untuk pegawai awam tidak boleh menerima hadiah yang berkaitan tugas rasmi. Jika sukar ditolak, ia mesti dilaporkan bagi elang kepentingan. Yang kelima, kepentingan pemahaman etika dan undang-undang. Hadiah dan rasuah perlu dibezakan sebab ini adalah penting untuk menjaga integriti, ketulusan dan tabir urus yang baik. Itu saja dari saya. Hai, selamat sejahtera kepada semua. Topik pembincangan saya pada hari ini adalah hadiah sebagai alat mendapatkan layanan istimewa. Seperti yang gambar yang kamu lihat ini, terdapat tanda lamaran pada perbuatan memberi hadiah. Mengapa ini akan berlaku? Kerana dalam zaman ini, konsep pemberian hadiah telah disalahfahami atau disalahgunakan semata-mata untuk mendapatkan layanan istimewa. Yang dahulunya, tindakan ini secara tindakan ikhlas, kini telah bertukar menjadi alat manipulasi. Fenomena ini dilakukan bukan kes terpencil, malah tindakan ini telah berleluasa dalam berbagai bidang utama kehidupan kita, termasuklah dalam sektor pendidikan, alam pekerjaan, arena politik dan juga hubungan sosial. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan terdapat kes pelajar memberi hadiah mahal kepada guru untuk mendapat grade yang tinggi atau kelebihan dalam projek, sama ada juga pelajar memberi hadiah untuk mendapat kertas soalan sebelum pemeriksaan. Okay. So, kami lihat kepada slide kedua ini, mengapa tindakan ini berlaku dalam zaman ini. Pertama, secara tradisinya, hadiah ini dianggap sebagai satu tanda hormat kepada orang lain dalam masyarakat kita. Namun, niat murni ini sering dimanipulasi. Hadiah kini sering disamakan sebagai satu strategi melobi untuk memenangi hati pihak tertentu. Okey, kita lihat kepada gambar ini, mereka membuat perdagangan di suasana gelap. Ini telah reflect realiti sebenar kesan penerimaan hadiah tersebut. Okay, kita terdapat banyak kesan penerimaan hadiah sebagai alat layanan istimewa. Pertama, ia membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa ini akan disebabkan di mana keputusan dibuat bukan berdasarkan merit lagi, tetapi berdasarkan harga pemberian. Kedua, kita lihat tanpa garisan panduan yang jelas, amalan ini telah bertukar menjadi rasuah terlindung. Ia nampak seperti hadiah, tetapi fungsinya adalah rasuah tetapi dengan cara yang berbeza. Ketiga, ialah menjejaskan integriti sistem sosial kita. Keempat, peluang menjadi tidak sama rata. Contohnya, orang yang kaya dan mampu memberi hadiah akan mendapat kelebihan berbanding dengan orang yang miskin. Dan yang terakhir, kesannya adalah hilangnya kepercayaan terhadap sistem yang sepatutnya telus dan adil. Oleh itu, dalam kedua-dua slide ini, kita jelaslah bahawa pemberian hadiah dengan motif tersembunyi ini perlu dihentikan demi menjaga keadilan bersama. Terima kasih. Hai, nama saya Joshua Brandon Skandaria. Saya megang Matrix PK25110165. Sekarang saya akan sampaikan isi kedua, iaitu hadiah menggaburi nilai integriti dan profesionalisme. Isi kedua ini membincangkan bagaimana amalan pemberian hadiah sebenarnya boleh menjadi bentuk rasuah yang tersembunyi.
Walaupun hadiah sering dianggap sebagai tanda penghargaan, tetapi jika ia diberikan dengan niat untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan kelebihan tertentu, maka hadiah itu sudah menjadi satu bentuk rasuah. Yang pertama, dari sudut integriti, apabila hadiah digunakan sebagai balasan kepada suatu perkhidmatan, nilai kejujuran dan ketulusan seseorang bola terhakis. Individu mungkin berasa terutang budi tanpa sadar, dan hal ini boleh mempengaruhi keputusan profesional mereka. Hadiah yang kecil seperti hamper atau voucher pun boleh menyebabkan seseorang membuat keputusan yang tidak objektif. Yang kedua, pemberian hadiah juga boleh mewujudkan konflik kepentingan. Individu yang menerima hadiah mungkin rasa tidak selesa untuk menolak permintaan pemberi karena takut dianggap tidak menghargai. Dalam konteks pekerjaan, ini sangat berbahaya karena keputusan sepatutnya dibuat berdasarkan undang-undang dan polisi, tetapi pada akhirnya dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Contohnya, seorang pegawai mungkin rasa terikat untuk memilih kontraktor yang memberinya hadiah walaupun ada pihak lain yang lebih layak lagi. Yang ketiga, amalan hadiah boleh menjelaskan profesionalisme dan motivasi kerja. Jika budaya organisasi mula menormalisasikan pemberian hadiah, pekerja akan mula merasakan pencapaian mereka bergantung kepada hubungan luar dan bukan berdasarkan prestasi sebenar. Ini boleh menjadikan suasana kerja menjadi lebih tidak adil dan tidak menurunkan standar profesional dalam organisasi. Dan sebagai kesimpulannya, walau hadiah sering dilihat secara positif, ia juga sebenarnya boleh mengaburi pertimbangan moral seseorang jika disalahgunakan. Ia bukan sahaja meruntuhkan integriti individu, tetapi juga menjejaskan kredibiliti organisasi. Oleh itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pemberian hadiah dan sentiasa mengutamakan integriti serta profesionalisme dalam setiap urusan. Halo semua, nama saya Jasmine Jet. Metrik saya DK 25110090 dari Section 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana hadiah boleh menjadi satu bentuk rasuah yang tersembunyi. Rasuah bukan hanya melibatkan uang, dia juga boleh berlaku melalui hadiah, terutamanya apabila ada niat untuk mempengaruhi keputusan. Walaupun memberi hadiah adalah amalan yang biasa dalam budaya Malaysia, tapi dia juga boleh disalahgunakan. Individu berkuasa seperti pegawai kerajaan mudah terpengaruh oleh rasa hutang budi, dan ini akan menjadikan hadiah sebagai satu kelebihan yang tidak adil. Kepada slide yang seterusnya, dari segi kesan, keputusan yang dipengaruhi hadiah tidak lagi berdasarkan merit dan akan menyebabkan sistem yang menjadi tidak adil. Kepercayaan masyarakat pun terhadap kerajaan turut akan merosot, dan budaya kerja mereka boleh menjadi tidak sihat apabila hadiah dianggap normal. Menurut Undang-Undang Malaysia, hadiah yang diterima dalam tugas rasmi boleh dianggap sebagai suapan. Oleh itu, kesadaran awam dan pelaporan kepada SPRM sangat penting untuk mencegah rasuah. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih. Budaya memberi hadiah sememangnya sebati dalam masyarakat kita sebagai tanda berterima kasih dan penghargaan. Namun, budaya yang positif ini boleh berubah menjadi negatif apabila hadiah digunakan untuk mempengaruhi keputusan pihak berkepentingan. Dalam banyak keadaan, hadiah bernilai tinggi seperti barangan mewah atau wang tunai dijadikan umpan untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Ini boleh membawa kepada rasuah secara halus di mana keputusan tidak. Selain itu, amalan memberi hadiah ini secara berlebihan boleh menghakis integriti penjawat awam dan pemimpin organisasi. Apabila seseorang merasa terhutang budi, mereka mungkin memberi layanan istimewa kepada pemberi hadiah sekaligus merosakkan etika profesional dan ketulusan. Budaya ini juga mencetuskan persaingan tidak adil dalam sektor perniagaan apabila hanya pihak yang mampu memberi hadiah akan mendapat peluang lebih banyak. Situasi ini akan melemahkan persaingan sihat dan mengalahkan nepotisme. Kesimpulannya, budaya memberi hadiah harus diamalkan secara sederhana dan ikhlas. Pengawasan masyarakat, organisasi, dan kerajaan amat penting bagi mengelakkan budaya ini disalahgunakan sehingga membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Dengan menegakkan integriti dan ketulusan, kita dapat membina masyarakat yang bebas daripada korupsi. Salam sejahtera, nama saya Cristiano Leonardo Ignacio, bernomor metrik BS 25110202. Saya dari kelas KR Section 5, dan hari ini saya akan membentangkan slide saya yaitu kesan hadiah rasuah terhadap ekonomi dan kepercayaan publik. Dari sudut ekonomi, kesan rasuah yang ketara yang boleh kita lihat termasuklah peningkatan kos sara hidup. Hal ini disebabkan kos suapan yang dibayar oleh peniaga untuk mendapatkan permit atau kontrak akan dipindahkan kepada rakyat melalui peningkatan kos operasi. Hal ini menyebabkan rakyat belum membayar sesuatu barangan dengan harga yang tidak berpatutan dan mahal. Dan juga rakyat akan mendapat barangan yang tidak berkualiti, tetapi membayar dengan harga yang tidak berpatutan. Seterusnya, kesan rasuah ini juga akan menyebabkan kehilangannya pelabur asing di negara kita. Ini karena
pelabur asing akan hilang minat untuk melabur di negara yang mempunyai persepsi rasuah yang kuat karena risiko kerugian, dan juga mereka bertangan untuk membayar sogokan bagi mendapatkan lesen perniagaan. Selain itu, disebabkan rasuah, ekonomi negara kita juga akan terjejas. Hal ini disebabkan keputusan peruntukan dibuat berdasarkan memberi hadiah yang paling lumayan, bukannya berdasarkan keperluan rakyat. Ini melahirkan proyek yang tidak berkualitas dan tidak diperlukan, menyebabkan pembaziran dan kerugian berbilion-bilion ringgit. Dari sudut kepercayaan publik pula, kesan daripada rasuah ini akan menyebabkan kehilangan kepercayaan publik. Hal ini disebabkan rasuah melahirkan pemikiran bahwa undang-undang boleh dibeli, yang menyebabkan masyarakat hilang hormat kepada penguatkuasaan undang-undang. Tambahan pula, wujudnya persepsi bahwa hukuman boleh diringankan dengan wang atau hadiah. Ini akan menumbuhkan anggapan bahwa undang-undang hanya untuk orang miskin. Selain itu, penghijraan cendekiawan berlaku. Hal ini disebabkan sesuatu organisasi membuat keputusan penting tidak berdasarkan kemahiran, kelayakan, atau prestasi, tetapi berdasarkan siapa yang menawarkan hadiah atau suapan yang paling lumayan. Akhirnya, pekerja-pekerja yang mempunyai kualiti dalam pekerjaan yang baik akan memilih untuk berhijrah ke negara yang menawarkan persekitaran kerja yang selamat dan berdasarkan meritokrasi, di mana kelayakan dan etika kerja mereka dijamin dan mendapat ganjaran yang setimpalnya. Kesimpulannya, rasuah hanya mendatangkan kesan buruk karena ia menyebabkan kemerosotan ekonomi dan juga keruntuhan sosial. Rakyat Malaysia dan generasi muda perlu menentang sekeras-kerasnya amalan rasuah ini karena tanpa integriti, kemakmuran negara hanyalah angan-angan kosong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosmali binti Saham dari Seksyen 5 ingin membentangkan kesimpulan berkaitan dengan tajuk kami, yaitu rasuah dalam bentuk hadiah. Secara keseluruhannya, rasuah dalam bentuk hadiah menjadi semakin sukar dikesan kerana ia sering disamarkan sebagai tanda penghargaan. Namun, apabila hadiah diberikan untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang mempunyai kuasa, tetap dikira sebagai rasuah dan menjejaskan etika serta integriti. Rasuah jenis ini mencetuskan konflik kepentingan, melemahkan profesionalisme, dan menyebabkan keputusan tidak lagi dibuat secara adil. Lebih membimbangkan, hadiah seperti barangan mewah, voucher, atau jemputan eksklusif menjadikan rasuah lebih tersembunyi. Kesan rasuah bentuk hadiah sangat besar. Ia merosakkan kualiti pentadbiran, mengakibatkan pembaziran keuangan, menurunkan produktiviti organisasi, dan melemahkan daya saing ekonomi negara. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan dan institusi akan merosot apabila wujud persepsi bahawa keistimewaan boleh dibeli dengan hadiah. Oleh sebab itu, usaha membanteras rasuah memerlukan komitmen semua pihak melalui pendidikan etika, garis panduan, penerimaan hadiah yang jelas, serta tindakan tegas terhadap salah laku. Hanya dengan integriti dan pengawasan yang berkesan, gejala rasuah dalam bentuk hadiah dapat dibendung. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.